So, sempena dengan bulan Ramadan, hari ni kita nak sembang pasal sahur dan juga iftar. Soalan yang pertama, sahur ni penting ke? Jawapan dia penting. Waktu sahur ni lah kita nak top up kita punya glycogen. Glycogen ni adalah kita punya tenaga simpanan yang ada dekat hati. Kalau kita tak makan, kan mana datang energi tu? So, energi datang daripada glycogen. Tapi masalahnya simpanan glycogen ni kecil sahaja. Okey, dia hanya mampu menampung daripada pagi kita sahur mungkin dalam sampai tengah hari je. Okay, so waktu petang sebenarnya apa yang jadi, kita menggunakan lemak sebagai tenaga. Ni yang orang nak dengar ni. Okay, so sebenarnya waktu petang pembakaran lemak sedang berlaku. Okay, macam mana kita nak tahu? Kalau kita perasan waktu kita puasa, nafas kita akan sedikit berbau. So sebenarnya nafas berbau tu adalah disebabkan penghasilan ketone yang mana dia terhasil daripada pembakaran lemak. Okay, so sahur nak makan apa? Ada orang dia tak selera pagi-pagi makan nasi. Betul tak? So antara choice lain yang kita ada, boleh ambil macam roti, wrap ataupun oats. Yang paling penting kena seimbang. Kenapa seimbang? Bila kita makan cukup karbohidrat, protein, lemak dan juga sayur, penghadaman akan jadi lambat. So, kita akan rasa kenyang lebih lama. Tu yang kita nak. Tak adalah kita puasa lemau je kan. So, kita nak dapat energi yang maksimum, pastikan sahur kita yang berkualiti. Tips lain semasa sahur yang pertama, elakkan minuman berkafein. Contoh macam teh, kopi, sebab dia akan bagi kita diuretic effect. Okey, yang mana dia akan buatkan kita rasa nak terkencing selalu, kerap buang air. Okey, dia akan lead to dehydration. So, bila badan kita tak cukup air, kita akan letih lah waktu puasa. Tips yang kedua, of course kita kena ikut sunnah. Lewatkan sahur. So, itu adalah yang sebaiknya lah. Sebab kalau kita sahur awal sangat pun, kita akan rasa cepat lapar balik. Okay. So, lambat sahur is the best. Okay, elakkan juga makanan dalam tin. Okay, macam sardin yang dalam tin. Okay, sebab dia banyak kandungan garam. Samalah garam, dia akan bagi kita diuretic effect and buat kita akan rasa kerap buang air. Jangan lupakan air kosong waktu sahur. Minum 2 gelas ataupun 500 ml tu dah cukup lah. Okay, tak perlu nak minum sampai 1-2 liter waktu sahur. Okay, ada orang macam teringat waktu zaman kecil dulu. Lepas sahur, mesti kita nak berbuka kan, iftar. So, macam mana nak makan waktu iftar? Kita digalakkan untuk berbuka dengan tamar ataupun kurma dulu. So, kita takkan rasa macam lapar sangat sebab kita dah ambil kurma dan juga air. So, waktu tu kita boleh kontrol nafsu kita. Kita boleh makan main meal slow-slow. So, tak adalah kita gelojoh sangat waktu berbuka. Yang paling penting, kita kena sedar ataupun kita kena be mindful apa benda yang kita nak makan waktu iftar ni. Contohnya, waktu berbuka, biasa kita akan ada main course. Nasi lah, nasi, lauk, ayam, sayur kan. Lepas tu, kita akan ada side dish. Side dish ni kita akan ambil dalam kuih 2-3 biji. Apa? Side dish yang famous, murtabak, roti john, ayam pecik, semua kita nak bedal. Okay, lepas tu akan ada air manis. So, air manis ni sebenarnya antara penyumbang kepada kenaikan kalori. Biasa kalau hari biasa kita tak minum air manis pun tak apa kan. Tapi tak tahulah kenapa bulan puasa ni kita nak juga air manis. Okay, so kita bukan minum air manis ni segelas je, tapi boleh up to 2-3 gelas. So, sebab tu kalori kita akan jadi banyak. So, ada orang tanya, kalau kita nak workout waktu bulan puasa, waktu bila? Okay, ada beberapa waktu lah. Yang pertama, sebelum berbuka, iaitu sejam ke 30 minit sebelum berbuka. Sebab apa? Bila kita buat workout, badan kita akan dehydrated. So, bila kita berbuka terus lepas tu, kita akan gantikan balik lah mineral yang hilang semua. Waktu yang lain adalah selepas kita menunaikan solat tarawih. So, antara 2 ke 3 jam sebelum tidur. Antara waktu lain lah kalau kita nak workout. Ataupun sebelum sahur. Okay, sebab apa? Lepas tu kita boleh makan. Okay, so pastikan bila kita nak workout waktu bulan puasa ni, kita jangan workout lepas tu terus puasa. Tak nak macam tu. Kalau boleh workout, lepas tu kita boleh makan. Tu adalah antara waktu yang kita boleh workout. Nak sentuh sikit pasal sayur. Biasanya kalau kita puasa ni, kita akan ada tendensi untuk sembelit sebab kita tak cukup portion sayur waktu berbuka. Conclusion dia, iftar dengan sahur ni penting. Sebab tu kita boleh tengok macam mana berat boleh naik waktu bulan puasa adalah sebab tak jaga makan waktu iftar dan juga sahur.